Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada kali ini untuk kita teruskan perbincangan kita dalam perbincangan kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Dan kita telah membincangkan tentang syahadah, iaitu rukun yang pertama, syahadah, dan kita telah membincangkan secara panjang lebar apa yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan membincangkan pula bahagian yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengatakan tentang syahadah tadi, iaitu kita berikrar dengan hati dan lidah bahawasanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad adalah pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengucap, kita meyakini bahawa kejayaan kita dalam dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti contoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita mengatakan bahawa di sini Imam Ghazali rahimahullah, dia mengatakan bahawa dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus Rasul alaihissalam dan Nabi yang ummi daripada suku Quraisy. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang yang terpilih daripada bangsa Quraisy. Dan Quraisy seperti mana kita ketahui bahawa mereka ni datang daripada golongan bangsa Arab. Bangsa Arab daripada golongan Bani Adnan ataupun daripada Puak Adnan. Arab yang kita kenali terbagi kepada 3 kumpulan. Dan semua Arab asalnya daripada Yaman. Iaitu Arab, ulama-ulama sejarah telah membagikan kepada Arab Al-Ba'idah, Arab Al-Aribah dan Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Ba'idah iaitu Arab yang telah pupus, yang tidak ada lagi kesan dalam sejarah lagi. Iaitu Arab seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Bardis, kaum Tusum dan sebagainya. Mereka adalah kaum yang telah pupus dan tidak ada kesan sama ada mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keingkaran dan kekufuran mereka, ataupun dalam sejarah telah pupus kumpulan-kumpulan mereka. Dan kemudian Arab Al-Aribah, iaitu Arab asli. Dan semua Arab asli yang telah diceritakan oleh ulama-ulama sejarah datang daripada Yaman. Iaitu Arab daripada kumpulan yang dikenali sebagai Bani Qahtan. Dan kemudian Arab ini, iaitu daripada Yaman ini, mereka telah bertebaran seluruh tempat. Jadi mereka ada di antara mereka yang pergi ke kawasan Yathrib, iaitu kaum Aus dengan Khazraj. Dan juga ada Arab yang pergi ke Makkah. Ini adalah Bani Jarhum. Dan Jarhum inilah yang mana telah bertemu dengan
Nabi Ismail alaihissalam bersama dengan ibunya Hajar. Jadi apabila Jurhum tinggal di sana, maka Nabi Ismail alaihissalam bercampur dan hidup bersama dengan kaum Jurhum, dan dia diarabkan. Dia termasuk kerana Nabi Ismail asalnya daripada kaum Bani Israel, anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kerana Jurhum hidup bersama, ataupun Nabi Ismail hidup bersama dengan Jurhum, maka Nabi Ismail pun menjadi ataupun dianggap sebagai orang Arab. Daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam dikenali sebagai Bani Adnan. Dan di antara keturunan Adnan adalah seorang yang dikenali sebagai, dinamakan Fihr. Fihr. Dialah yang dikenali sebagai Quraisy di antara orang Arab. Daripada keturunan inilah timbulnya Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ibn Kilab. Jadi itu adalah keturunan Nabi SAW. Jadi di sini Imam Al-Ghazali telah mengatakan bahawa dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengutus Rasul alaihissalam dan Nabi yang ummi, iaitu Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, iaitu dia adalah seorang yang tidak boleh membaca dan menulis. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa dia adalah seorang yang tidak bijak. Kerana seperti mana yang kita tahu bahawa setiap nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pada mereka 4 ciri, iaitu ciri sidq, amanah, fatanah dan tabligh. Iaitu sidq, iaitu mereka ni berkata benar, dan juga mereka ini adalah amanah. Mereka akan melakukan segala apa yang telah ditugaskan, tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka. Dan juga mereka adalah orang-orang yang fatanah. Fatanah maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang bijak, pintar. Dan dalam sejarah Nabi SAW, kita akan lihat bagaimana kepintaran Nabi SAW dalam menangani bermacam-macam keadaan dan keadaan yang sukar. Walaupun sebelum diangkat sebagai seorang Rasul, di antara kisah yang kita kenal, yang kita tahu adalah ketika Nabi SAW telah dipilih secara tidak sengaja untuk menetapkan siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya setelah ia dibina semula oleh kaum Quraisy. Iaitu ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, maka mereka telah membuat keputusan, iaitu orang-orang Quraisy telah membuat keputusan, iaitu orang yang pertama yang akan masuk dalam masjid ini, mereka akan pilih dia untuk menetapkan siapakah di antara ketua-ketua Quraisy meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya di Kaabah. Jadi tugas ini, mereka apabila melihat Rasulullah SAW masuk, mereka sangat puas hati kerana mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pintar. Jadi Rasulullah SAW telah membuat keputusan untuk menghamparkan selindang dia dan meletakkan Hajar Aswad di tengah, dan memanggil semua ketua-ketua Quraisy untuk mengangkat daripada tepi selindang. Dan kemudian Rasulullah SAW sendiri akhirnya yang mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan tempat asalnya di Kaabah. Dan semua ketua-ketua Quraisy ataupun ketua-ketua Arab di Makkah, mereka puas hati dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW adalah seorang yang ummi, dan ulama-ulama juga mengatakan bahawa ini adalah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih seorang
Rasul yang terakhir yang ummi, tidak boleh membaca. Dan ini membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menciplak, tidak mengambil dan mempelajari daripada kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang terawal, daripada kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Taurat, dan mengambil ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab ini dan memasukkan dalam kitab Quran. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pula mengambil pelajaran daripada kata-kata hikmah daripada ulama-ulama silam untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupannya. Bahawa segala apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul dan nabi yang ummi daripada suku Quraisy, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nama yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab, iaitu datuknya, iaitu Abdul Muttalib, yang telah memilih nama ini, iaitu Muhammad. Muhammad yang bermaksud orang yang sangat-sangat dipuji. Jadi datuknya Abdul Muttalib yang telah menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, dengan ajaran-ajaran baginda kepada seluruh bangsa Arab dan bukan Arab, jin dan manusia. Jadi di sini ini adalah di antara perbezaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk seluruh kaum, telah diutus untuk semua manusia, seluruh dunia. Nabi-nabi sebelum ini mereka telah diutus untuk kaum-kaum mereka sahaja. Tetapi kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi panduan, iaitu sebagai panduan kepada seluruh umat pada zaman dia sehinggakan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda dalam satu hadis yang agak panjang. Saya cuba kongsi hadis ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku telah diberikan perkara yang tidak diberikan kepada sesiapa daripada nabi-nabi sebelum aku, iaitu nusirtu birru'bi masiratan syahrin, iaitu aku telah dibantu dengan perasaan gentar sebelum sebulan perjalanan, iaitu apabila berlaku peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan perasaan gentar dan takut kepada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan yang besar, dan kita lihat ini terbukti dalam peperangan Tabuk. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan kerajaan gergasi yang ada pada zaman dia, iaitu kerajaan Rom. Kerajaan Rom pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Maka kerajaan Rom telah mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat untuk bertempur di suatu kawasan yang dikenali sebagai Tabuk. Dan ini adalah satu peperangan yang sangat payah sekali kepada Nabi, begitu juga dengan sahabat. Kerana peperangan Tabuk ini telah berlaku ketika musim panas dan musim ketika kurma-kurma sedang masak dan sedang tunggu untuk diturunkan untuk mengambil hasilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya
untuk mengumpulkan lebih kurang 10,000 sahabat untuk menemui tentera Rom yang telah menyediakan lebih kurang 100,000 askar. Tetapi apabila Nabi SAW sampai saja di Tabuk, maka kerajaan Rom tidak datang, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua, iaitu waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan telah dijadikan kepada aku seluruh bumi ini sebagai masjid dan suci. Dan kemudian ketiga, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa-siapa pun di antara lelaki yang daripada umat aku, apabila sampai saja kepada mereka waktu solat, maka lakukanlah solat tadi. Kemudian wa ukhillat lil al-ghanaim, telah dihalalkan kepada aku harta-harta rampasan perang. Sebelum ini, mana-mana Nabi, apabila mereka berada dalam mana-mana peperangan, harta rampasan perang wajib ke atas mereka untuk dihapuskan. Mereka tidak dapat ataupun tidak dibenarkan untuk mengambil apa-apa faedah daripada rampasan-rampasan perang, harta-harta perang yang telah mereka perolehi. Tetapi bagi Nabi SAW, harta rampasan perang ini boleh diambil dan kemudian boleh dibagi-bagikan kepada askar-askar yang telah mengambil bahagian dalam peperangan tersebut. Kemudian Nabi juga walam tahil li ahadin qabli, dan tidak pula dihalalkan kepada siapa pun sebelumku. Dan kemudian Nabi SAW sebut wa u'titu syafa'ah, dan aku telah diberikan syafa'ah. Ini adalah syafaat yang ingin kita dapatkan daripada Rasulullah SAW. Dan syafaat ini, syarat yang pertama adalah untuk kita menjadi umat Rasulullah SAW. Dan kemudian kita menjadikan kehidupan Nabi SAW sebagai kehidupan kita. Terapkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian kita. Dan kita yakin apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi SAW adalah ajaran yang terbaik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin dengan berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik. Dan kemudian untuk mendapatkan syafaat, kita banyaklah selawat ke atas Nabi SAW. Dan selawat yang terbaik untuk kita ucapkan, ulama-ulama mengatakan bahawa dengan kita ucapkan selawat Ibrahimiyah, selawat Ibrahim, iaitu dengan kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kemudian untuk mendapatkan syafaat, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca doa selepas azan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca selepas mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca doa tadi selepas azan, wajabat lahu syafaati, diwajibkan ke atasnya mendapat syafaat aku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita semua syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Dan seluruh nabi telah diutus kepada kaum dia yang tertentu, tetapi aku telah diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi itu adalah bukti dalam hadis ini bahawa Nabi SAW telah diberikan 5 perkara. Malah kalau kita kaji daripada hadis-hadis yang lain, ada lagi perkara-perkara lain yang diberikan kepada Nabi SAW yang tidak disebutkan dalam hadis ini, iaitu salah satu lagi kelebihan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW adalah mereka adalah umat yang pertama yang akan memasuki syurga selepas para anbiya. Jadi walaupun umur kita dianggap sebagai pendek kalau dibandingkan oleh umur umat-umat sebelum kita, tetapi kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurga sebelum umat-umat yang telah datang terdahulu daripada kita. Baik. Dan kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa dengan syariat baginda, dia menghapuskan semua syariat kecuali yang dikukuhkannya. Iaitu apa yang dimaksudkan di sini? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ataupun memansuhkan semua syariat. Syariat adalah undang-undang ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Maka datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala syariat, segala undang-undang, segala ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, semuanya itu terhapus dan dimansuhkan ataupun dibatalkan. Yang hanya kekal, yang boleh diamalkan adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Dia mengatakan semua syariat kecuali yang dikukuhkannya. Melainkan apa yang dikukuhkannya, maksudnya ada amalan-amalan daripada nabi-nabi yang terdahulu yang masih lagi kita amalkan. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama usul sebagai syari'atu man qablana, iaitu syariat mereka-mereka yang sebelum kami. Jadi ada amalan-amalan yang ditunjukkan ataupun diamalkan oleh nabi-nabi yang terdahulu yang masih lagi kita amalkan, kita kekalkan. Ini yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang masih dikukuhkan dalam agama kita. Dan kemudian yang terakhir sekali, saya habiskan di sini, iaitu ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan ringkas, padat dan memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi selepas ini. Iaitu di sini Imam Ghazali juga menambah, dia memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas semua nabi
alaihimussalam dan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat manusia. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja sebagai khatam an-nabiyyin, iaitu penutup segala nabi-nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Mursalin, iaitu ketua kepada segala utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibuktikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apabila Allah Subhanahu wa taala isra'kan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Apabila di Baitul Maqdis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi imam dalam solat kepada seluruh nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar, dan kita menjadi bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.